أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Pada adik-adik yang berada di rumah yang masih lagi kita berada pada hari tasyrik, pada hari raya Aidil Adha, di mana kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita diberi peluang untuk sama-sama meneruskan pengajian kita, pembelajaran kita, tilawah Al-Quran dalam My Quran Time, baca, faham, amal kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang masih lagi istiqamah pada halaman terakhir, pada juzuk yang kedua, yang kita doakan agar Allah memimpin kita baca, faham, amal ini hinggalah ke akhir hayat kita, bukan sekadar sampai halaman terakhir tetapi sehingga saat terakhir kita. Pada hari ini kita mengucapkan ribuan terima kasih. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bertemu pada hari ini Ustaz Tirmizi Ali yang akan menemankan kita dengan bacaan yang baik, yang mantap insya-Allah daripada halaman yang ke-41. Jadi bagi tuan-tuan yang baru mengikuti pada hari ini, jangan lupa untuk share di Facebook masing-masing, dan juga bagi tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, kita doakan, sama-sama kita doakan dengan doa kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran bersama Ustaz Tirmizi Ali, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi bersama dengan Ustaz Tirmizi Ustaz ya. Macam mana raya Ustaz selepas kita hari tasyrik ini ya? Raya Ustaz di mana kali ini? Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan suasana baru ini masih lagi meneruskan juga ibadah korban, menguruskan ibadah korban para jemaah lah di Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya. Oh, di Kelana Jaya ya, masya-Allah. Dan saya juga sempat ya sekejap sajalah balik ke Bido ya, di Taman Seri Bido di Surau di sana, menyaksikan majlis korban di sana ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada warga surau ataupun Taman Seri Bido di Bido. Moga-moga tuan-tuan yang berada di pelbagai lokasi pada hari ini boleh letakkan di Facebook masing-masing
saya bersiaran ataupun saya mengikuti siaran daripada sama ada di dalam negara, di luar negara, tolong kongsikan di ruang Facebook itu. Mungkin ia memberi inspirasi Ustaz ya kepada rakan-rakan kita. Lantaran kita baca tadi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maksudnya kita inginkan kalau boleh bukan hidayah itu hanya untuk kita tetapi juga untuk rakan-rakan kita. Moga-moga tuan-tuan yang share di Facebook ataupun mungkin di mana-mana platform social media, kita dapat berkongsi kemanisan ayat-ayat daripada Al-Quran yang kita ingin lihat apakah sinopsis bagi halaman yang ke-41. Baik, jadi daripada halaman 41 mula daripada ayat 249 hingga 252, sebenarnya kita akan menyambung kepada episod seterusnya, penutup kepada kisah Talut yang akan bersemuka dengan tentera Jalut, ya, ujian yang diberikan kepada para pengikut Talut, bagaimana Talut menentukan pengikut ataupun ahli tenteranya adalah yang betul-betul kuat dan jumlah yang besar dikalahkan oleh jumlah yang kecil. Itu adalah satu mesej besar kepada kita semua bahawa bukan kuantiti yang penting tetapi bantuan daripada Allah kepada orang-orang yang ingin beriman, yang ingin meminta pertolongan untuk berjaya di dunia ini, insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan ayat 249 hingga ayat 250 pada kali ini. Kita membaca, tuan-tuan yang berada di rumah boleh buka mushaf, adik-adik sudah bersedia ya untuk sama-sama kita melihat bagaimana kisah Talut dan Jalut. Talut lambang kepada ataupun nama bagi pemimpin orang-orang baik ya Bani Israel ataupun Bani Israel ini, dan juga menentang kepada Jalut ya. Jalut ini adalah nama musuh yang ingin menyerang, dan kita akan lihat apakah kisahnya, bagaimana kisah ini menjadi panduan bagi kita pada tahun ini Ustaz ya. Jadi silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, penonton-penonton yang saya muliakan, sahabat-sahabat Al-Quran. Hari ini dapat sekali lagi kita bertemu betul Ustaz, dalam hari yang ketiga, hari Tasyrik kan, hari yang kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertakbir selepas solat fardu dan solat-solat sunat. Alhamdulillah, moga-moga takbir yang kita lafazkan, kita agungkan itu benar-benar masuk dalam hati kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, terus kita bersama dengan akhir juzuk yang muka surat yang kedua, muka surat yang ke-41. Akhir juzuk yang kedua pada ayat yang ke-249. Satu ayat Ustaz? 249 dan 250. Okey, dua ayat. 249 dan juga 250 yang masih lagi menceritakan tentang kisah Bani Israel. Seperti biasalah, kita tak lupa, walaupun cerita ni cerita yang lama, cerita yang lampau, bukan sahaja-sahaja untuk Allah Ta'ala cerita kepada kita, supaya tujuannya antaranya kita tak jadi macam Bani Israel, tak ikut jejak langkah mereka sehingga kita menjadi hina, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده
قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan ayat daripada halaman 41 ayat 249 hingga 250. Kita ingin melihat kepada apakah yang berlaku pada Talut. Maka ketika Talut membawa bala tenteranya, dia berkata, Allah akan mengujimu dengan sebatang sungai, maka barang siapa yang meminum airnya dia bukanlah pengikutku, barang siapa yang tidak meminumnya maka dia adalah pengikutku kecuali mencedok secedok dengan tangannya. Ini adalah ujian yang diberikan oleh Talut ya, sebagai ketua. Dia membawa bala tenteranya, ustaz ya, dia bawa bala tenteranya, dan pada istilah di situ fasala itu maksudnya dia berpisah keluar daripada Palestin itu dah jauh ya. Bila fasala tu dah terputus maksudnya dah jauh. Jadi apakah kesannya? Bekalan tak cukup, ustaz. Air, makanan semua sudah kurang. Maka bila dah kurang ini, bila mereka akan berperang ya, akan berjuang, Talut ingin menentukan siapakah di kalangan mereka yang betul-betul kuat ataupun mereka itu adalah orang yang lemah. Ya, pasal apa? Pasal sebenarnya dalam perjuangan hidup ini, dalam organisasi ataupun dalam negeri negara, apabila kita berjuang, tuan-tuan sekalian, sebenarnya orang-orang yang layak terutama dalam bab bala tentera ini mestilah orang yang kuat, kerana setiap posisi itu adalah amat strategik ya. Khawatir nanti kalau satu tempat itu lemah, maka ada musuh yang akan serang, maka ia menjadi sebab kekalahan bagi sesuatu pasukan. Maka sebelum kerana mereka berjalan jauh, Talut mengingatkan ya, qala innallaha mubtaliikum binhar ya, Allah menguji kamu dengan sebuah ataupun sebatang sungai. Ya, bukan ada bin nahar alif lam, tak ada kat situ, dia nahar sahaja. Maksudnya sungai ini boleh sahaja bila-bila satu akan berjumpa. Maka sungai itu adalah ujian. Apakah yang perlu mereka buat? Ini belum jumpa lagi ni, belum jumpa. Pasal bila dah jumpa dah haus, ustaz ya. Bila dah haus, kalau belum diingatkan awal-awal, kesannya memang mereka akan terus saja serbu kepada sungai tersebut. Maka ini diingatkan oleh Talut, faman syariba minhu falaysa minni, siapa yang minum daripadanya bukan di kalangan kami, tetapi siapa yang lam yat'amhu ya. Di sini istilahnya yang digunakan yat'amhu itu sebenarnya biasa yat'am tu maksudnya makan. Tapi nak ceritanya ialah dia kalau makan ni, ustaz ya, dia akan, kita kan bila makan nasi Arab ke ataupun lemang ke, dia ada rasa ya, dia rasa puas. Maka digunakan di sini orang siapa yang tidak puas ya daripada maksudnya daripada bila melalui sungai ini, fa innahu minni, dialah daripada kalanganku ya, kecuali man ya'tarafa ghurfatan bi yadihi, kecuali yang ambil air satu tapak tangan ni saja, Ustaz. Dia ambil, minum dan terus jalan ya, tak boleh 2 3 ya. Di sini digunakan istilah ghurfah. Satu saja ya, satu sekali cedok ya, sekali. Satu cedok je, satu cedok minum jalan. Tapi bukan cedok betul lah.
Besen tu. Bukan sunat, ini pakai tangan saja. Pakai tangan saja. Sekadar sajalah. Sekadar saja. Dan sekadar tu satu, bukannya 2 3 tak boleh. Kalau 2 3 maksudnya orang itu falaisa minni, bukan di kalangan tentera tersebut, get out. Okey, boleh keluar daripada tentera ini. Ini adalah ujian yang diberikan oleh Talut untuk memastikan disiplin, Ustaz. Poinnya kat sini disiplin. Maka apakah yang berlaku? Fasyaribu, okey, mereka minum kecuali illa qalila. Maksudnya mereka bila istilah fasyaribu itu mereka minum betul-betulnya, ya, minum puas-puas kecuali sedikit daripada mereka. Maka falamma jawazahu, ya, maka tak kala dia menyeberanginya, huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Maksudnya ialah sebahagian sahaja yang dapat menyeberang yang bersama tentera tersebut, dan mereka ini adalah orang yang berkualiti. Yang lain sudah kena tinggalkan. Ya, pasal apa? Pasal Talut tidak mahu orang yang tidak berkualiti walaupun kuantiti jumlahnya ramai. Ya. Maka bila mereka dah lepas tersebut, mereka ini adalah orang yang berdisiplin, masih lagi ada yang bercakap qalu la taqata lana yauma bijalut wa junudih. Kita ni dah tak kuatlah, tak bertenaga dah untuk menghadapi musuh namanya diketuai oleh Jalut dan juga bala tenteranya. Jadi ini dah kuat dah, disiplin dah okey. Tapi masih lagi ada perkataan la taqata lana al-yaum. Ya, kami ni dah tak bertenaga, dah penat Ustaz. Dah jalan jauh, ya, dapat minum satu ni saja tangan itu. Bukan macam ni, kalau ini mungkin satu teguk, 2 teguk kan. Tapi yang ini satu tangan tu saja. Boleh banyak mana kita boleh ambil daripada sungai tersebut. Maka bila perkataan ini nampak seperti negatif, maka terus sahaja qalal ladzina yadhunnuna annahum, berkatalah orang-orang yang yakin bertemu dengan Allah. Apakah katanya? Kata mereka, berapa banyak daripada kelompok yang kecil, ya, jumlah yang kecil mengalahkan kelompok yang besar. Biiznillah, biiznillah. Itu penting sangat itu, dengan izin Allah SWT. Apa pelajaran yang kita ambil daripada sini? Nak ceritanya ialah dalam satu keluarga, Ustaz, ya, dalam satu organisasi yang sedang berjuang untuk menang di dunia, untuk menang ke akhirat, jangan benarkan ada orang yang keluarkan perkataan la taqata lana al-yawm, perkataan negatif. Pasal apa? Pasal kadang-kadang kita mungkin, ya, kalau katakan dalam keluarga ke dalam organisasi, kita dah buat kerja, Ustaz, ya. Katakan kita nak pergi sampai 604 muka surat dalam Al-Quran. Tapi kalau ada pasukan kita kata, boleh ke Ustaz sampai 604 ni? Takkan setiap hari Ustaz nak bercakap ceramah, boleh ke? Kan? Bila keluar perkataan itu, apa yang perlu dibuat? Orang-orang yang yakin nak bertemu dengan Allah, yang kuat iman ini, kena pangkah balik. Kena betulkan balik bahawa sebenarnya ada je orang yang sikit boleh kalahkan yang ramai. Maksudnya jangan diam. Jangan diam. Pasal kalau diam, Ustaz, ya, kesannya apa? Ialah nanti orang yang dah bersemangat pun, yang kita dah bersemangat ni, dia pun rasa betul jugalah. Kan? Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, ayah-ayah, ibu-ibu, kalau ada anak yang ada 5-6 orang, seorang cakap, kita ni abah, boleh ke kita nak hafal Quran? Ya, kalau ada perkataan begitu, kita ibu, ayah yang mengikuti My Quran Time cepat-cepat kena counter balik, ya. Perlu beri balik jawapan dalam bentuk yang positif. Wallahu ma'as sabirin. Ya, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu perkataan positif yang perlu diberikan. Kerana apa? Kalau tidak, satu organisasi itu makin lama makin lemah. Dan orang yang sabar ini, apakah yang berlaku? Mereka ini berdoa, Ustaz. Salah satunya. Itu sebabnya kalau katakan ada di kalangan ahli kita, keluarga ke organisasi, dia negatif, kita kata bahawa ada je orang berjaya sebelum ini dan Allah bersama dengan orang yang sabar. Kita doalah sama-sama, Allah akan bantu kita. Jadi apakah kandungan doa yang dibawakan oleh tentera ini, ya, untuk kemenangan? Ayat 250, ya, nak minta Ustaz untuk baca sekali lagi, Ustaz, ya, untuk kita ambil. Ada 3 perkara sebenarnya dalam doa ni. Yang pertama minta untuk sabar, kemudian tetap pendirian, dan yang ketiganya Allah tolong. 3 perkara Allah ini. Tolong, 3 perkara ini penting. Kita akan bincang balik, tapi kita dengar dahulu baca bersama dengan Ustaz Tirmizi. Baik, satu doa yang begitu menarik, saya nak baca sikit penonton, Ustaz. Ya. Yang share tadi, Asia Hussein. Dia kata ayat 249, dengan izin Allah kumpulan yang kecil kalahkan yang besar.
Jangan ada perkataan yang negatif dalam kumpulan tentang mereka tadi. Masya-Allah. Kena counter balik Kena counter cepat-cepat ya. Istilah kalau tadi itu bila ada perkataan negatif keluar, la taqata lana yawma bijalil junih qala. Maksudnya tak ada wa qala, tak ada fa qala, tak ada terus. Ya, kadang-kadang kita ada orang dia nak jadi baik Ustaz ya, dia kadang-kadang simpan dalam hati. Ya, tapi orang yang ada perkataan negatif dalam sesuatu keluarga, kita kena counter terus. Khawatir nanti kita pun termakan sekali. Betul. Baik Ustaz. Baik, macam mana kumpulan yang kecil boleh menang dalam kumpulan yang besar? Tak mustahil bagi Allah. Kerana sebab apa? Wallahu ma'as sabirin. Apabila hamba-hamba kebersamaan hamba-hamba dengan Allah, kita sepatutnya tidak perlu lagi takut. Kerana kita bersama Allah. Sebab tu jangan tinggal kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam rumah tangga umpamanya, kita mungkin dah buat persediaan untuk anak-anak nak belajar overseas umpamanya. Kita mungkin nak tinggal rumah, kita nak musafir, dah mangga, dah kunci semua. Satu perkara lagi kita tinggal, wallahu ma'as sabirin. Kebersamaan, kebergantungan kita kepada, itulah sejarah yang berlaku. Bagaimana umat Islam boleh mengatasi walaupun jumlah yang kecil. Insya-Allah. Ayat 250 kita baca sekali lagi kerana ada 3 perkara penting yang Ustaz Fazrul sebut tadi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Inilah yang ada pada ayat 250, dan ketika mereka melawan Jalut dan tenteranya, mereka sebenarnya sudah berhadapan Ustaz ya. Mereka berdoa. Ya, mereka berdoa, mereka menghadapi cabaran, mereka ingin menjadi orang yang sabar. Macam mana mereka nak jadi orang yang sabar? Mendapat istilahnya ma'iyatullah ya, kebersamaan dengan Allah. Bila cakap tentang kebersamaan ya, ada orang kata tapi Allah kita tak nampak kan. Contohnya lah ya, ataupun kadang-kadang iman kita pada Allah ni mungkin tergoncang. Dia mudah beginilah Ustaz ya, contoh saja. Kalau katakan kita balik rumah, kita pergi call, kita telefon polis. Pak polis, tolong jaga rumah saya. Kan, kalau perlu kena bayar ke kena apa, Pak polis kata ini surat ya, kami akan jaga 24 jam. Kami akan pusing kan, kami akan pusing. Kalau kita ada polis sahaja, sebenarnya pun kita dah lega dah. Betul, kan ya. Kalau katakan ada dengar isu-isu dan sebagainya kan. Dan antara Pak polis dengan Allah yang mencipta Pak polis, sebenarnya Allah yang lebih berkuasa. Betul. Ya, itu sebabnya kalau kita bergantung pada polis pun kita dah mula yakin sebenarnya bergantung kepada Allah yang memberi keamanan pada Pak polis, menjaga keamanan ya dengan izin Allah, sebenarnya itu adalah lebih mantap untuk kita kuatkan. Cuma ia bergantung pada iman Ustaz ya. Kalau orang tak percaya pada Pak polis, dia rasa Pak polis ni betul ke boleh jaga. Kan, kalau dia dah mula tak percaya pada Pak polis, apatah lagi kalau tidak percaya kepada Allah. Jadi apakah kaedah untuk kita menguatkan keimanan pada Allah? Doa yang ada pada ayat 250 ini, iaitu yang pertama mereka kata apa? Qalu Rabbana afri' alaina sabra. Ya, afri' ni Ustaz ya, daripada perkataan dia seperti kalau kita ada jar ni, ini jar Ustaz ya, ada air. Kemudian kita ada, ini katakan hati kita lah ya. Jadi bila afri' alaina sabran, sebenarnya ya Allah tuangkanlah ke dalam hati kami ini kesabaran. Dia tuang sampai masuk dalam hati kita sampai habis. Ini air ni sampai habis Ustaz. Ya, ini pasal tak cukup ni kan. Kalau boleh sampai basah-basah lah ni. Pasal apa? Pasal bila katakan kita afri' alaina sabra, maksudnya kita curahkan, kita minta Allah curahkan kepada, kalau tentera ini curahkan dengan kesabaran, dan dia akan jadi sejuk. Jadi ketika menghadapi musuh itu pun dia tenang.
Inilah yang kita nak juga amalkan dalam hidup kita. Bila Allah bagi kesabaran kepada kita, kita tenang dalam keadaan banyak cabaran yang ada, kita masih lagi relax. Macam air tadi. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, wathabbit aqdabana. Kita punya Allah kukuhkan pendirian macam tentera tadi tu, dia tak akan lari. Dalam tuan-tuan yang berjuang menjadi ibu, ayah, tak lari daripada Quran. Ya, tidak lari daripada solat, tidak lari daripada buat kerja kebaikan. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang ketiga, minta tolong daripada Allah. Mana Ustaz sebut tak lari perjuangan, kalau ibu sebagai seorang ibu tak give up, didik anak-anak dan menyediakan makanan, pakaian, tak give up. Tak give up. Ya, dalam cabaran yang ada tidak give up. Itu sebabnya dalam ujian yang diberikan tadi, perkataan yang kita nak belajar sebentar tadi, mari kita sama kita lihat syariba, ya, shin ra ba. Ya, sebagai perkataan kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan. Berulang 39 kali di dalam Al-Quran, ya, namanya syariba, iaitu minum. Ustaz, ya, mudah saja minum daripada air ini tadi. Tapi ini adalah ujian yang besar kepada tentera Talut. Jadi dalam kehidupan kita ini, disiplin amat penting. Disiplin amat penting, dan perkataan yang kita belajar ini, syariba ini adalah ujian disiplin yang diberikan kepada siapa? Kepada tentera Talut, agar mereka menjadi orang yang sabar, agar mereka ini thabbit aqdabana, iaitu teguh kaki mereka, tidak lari daripada perjuangan dan menjemput pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya amalan-amalan kita yang kecil-kecil, Ustaz, ya, cara minum kita, makan kita, solat kita, cara bercakap kita, semua ikut disiplin. Semua itu penting kerana ia melatih kesabaran. Yang kedua, mengukuhkan pendirian kita dalam berjuang, tak lari, tidak give up. Dan yang ketiganya adalah kita menjemput pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah selepas kita berehat sebentar nanti, kita akan lihat kesan doa ini, Ustaz, ya, yang ada 3 komponen yang Ustaz baca tadi tu. Apakah yang berlaku? Kita berhenti sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah Taala sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Alhamdulillah, kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Kita dah dengar kupasan bagaimana berkenaan seorang-orang yang sentiasa tetap dalam perjuangan. Mohon Allah Subhanahu Wa Taala menuangkan dalam hati kita kesabaran yang kuat, insya-Allah. Baik, sebelum kita masuk ke segmen tajwid, kita nak jemput kepada semua rakan-rakan sahabat-sahabat Al-Quran untuk sama-sama kita bertemu di platform rasmi kita, yang mana kita ada Facebook, kita ada akaun YouTube. Yang pertama, kita ada Facebook Sahabah Al-Quran my #Quran Time dan my #Quran Time. Dan seterusnya juga boleh tonton di YouTube my #Quran Time Official, dan seterusnya Instagram my Quran Time Official. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Baik, kita nak masuk sedikit berkenaan dengan ilmu tajwid kita pada hari ini. Insya-Allah pada hari ini kita akan membahaskan berkenaan dengan apa yang disebut sebagai makhraj huruf dan bilangan huruf hijaiyah. Makhraj ialah tempat, kalau dalam bahasa ialah maksud tempat keluar. Istilah ilmu tajwid, makhraj ialah tempat ataupun kita menahan ataupun menyekat udara ketika bunyi huruf dilafazkan. Itu maksud makhraj. Bila kita letak setiap huruf, dia ada tempat-tempat dekat mana kita nak tahan udara tu, kat mana kita nak sekat suara tersebut. Di mana itulah setiap huruf Al-Quran, alif, ba, ta sampai ya tu, dia ada tempat duduk dia, tempat keluar masing-masing. Bila kita kenal, insya-Allah kita akan lebih fasih, lancar membaca Al-Quran. Kemudian huruf hijaiyah menurut jumhur para ulama ada berjumlah 29 huruf. Berjumlah 29 huruf. Bermula daripada alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha sampailah kepada lam, alif, ya. Yang kita sebut alif, ba, ta. Alif di situ, kata para ulama, alif di situ ialah disebut alif majazan, iaitu alif yang dikenali sebagai hamzah. Hakikat alif itu adalah hamzah yang kita sebut a'udzu, yang kita sebut idza, hamzah yang berfungsi sebagai hamzah. Yang alif tu di mana? Kalau kita lihat 2 huruf sebelum akhir tu lam alif. Kenapa disebut lam alif?
yang disebut lam alif itu, alif di situ adalah alif yang mesti didahului oleh huruf lain. Seperti di situ ada la, lam alif tu la, alif itu adalah huruf yang dipanjangkan dan mesti didahului huruf yang berbaris di atas. Seperti mana kita baca qala, kenapa qaf itu dipanjangkan? Kerana ada alif. So alif yang disebut alif yang bermaksud alif itu adalah alif yang berada di pada susunan yang ke-28 huruf, iaitu lam alif. Ya adalah huruf yang ke-29. So para ulama susung alif satu, ba, ta, sa mengikut bentuk-bentuk huruf itu. Ba, ta, sa satu bentuk, yang mana ba itu diletak titik bawah, ta ada 2 titik di atas, sa diletakkan 3 titik di atas. Kemudian disusun jim, ha dan kha. Jim ada titik, ha tidak ada titik, kha ada titik di atas. Semua itu para ulama seperti Syekh Nasrul Ibn Asim menyusun huruf-huruf itu mengikut bentuk-bentuk huruf sampailah pada apa? Ta dengan za, ain dengan ghin, qaf dengan kaf, kaf dengan lam. Last sekali min, nun, waw, ha, lam, alif, ya itu tidak ada bentuk yang sama. Sebab tu disusun dekat-dekat supaya kita mudah membezakan huruf di antara huruf yang lain. Contoh sa dengan dad, nak beza mana? Huruf yang sama tapi ada titik di atas dad, sa tidak ada titik. Maka disusun mengikut kemudahan dan juga bentuk-bentuk huruf itu untuk mudah kita mengenali, membezakan huruf-huruf yang ada rupa yang dekat-dekat yang sama. InsyaAllah kita akan memperpanjangkan lagi pada hari esok berkenaan dengan ilmu tajwid. Terima kasih. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi disiplin ya Ustaz ya. Itu pun satu disiplin juga sebenarnya bila kita belajar makhraj huruf ini. Dia ada disiplin, dan disiplin kita membaca al-Quran dengan bagus ya. Kemudian kita disiplin menggunakannya dalam solat kita, disiplin kita berpuasa. Semua disiplin-disiplin ini ada kaitan dengan mempersiapkan diri kita untuk berjuang, kerana bila kita ikut disiplinnya kita akan cakap perkara yang elok-elok ya. Bila perkara yang tak elok kita belajar daripada ayat 249 tadi, ada yang tak elok kita kena counter balik dengan yang elok. Agar apa? Agar kita boleh menjadi orang yang bersabar Ustaz ya. Bersabar, wathabbit aqdamana, tadi kita nak teguh dalam perjuangan. Kalau Quran pun kita tak berdisiplin, ataupun solat pun disiplin pukul 1.30 kita tak disiplin kan, khawatir nanti tanggungjawab jadi ibu, ayah, pemimpin itu cepat sahaja kita lari daripada medan ya, apatah lagi bila disuguhkan dengan sesuatu kepentingan dalam kehidupan seharian. Jadi kita nak melihat kepada apa yang berlaku bila tentera Talut ini berdisiplin, yang kita nak belajar juga untuk kita Ustaz ya. Kita lihat dalam ayat 251 dan ayat 252. Mari Ustaz kita sama-sama. Baik, insya-Allah kita teruskan pada bahagian setengah muka lagi, muka surat yang ke-41 ini. Dan insya-Allah saya akan teruskan pada 2 ayat terakhir ini dengan tarannum bayati dan juga dicampur dengan nahwan. Tadi di setengah pertama begitulah saya baca daripada awal, ada bayatinya, kemudian disulam dengan nahwan. Kerana bayati dengan nahwan ni 2 lagu yang dekat-dekat, boleh disulam ataupun digabungkanlah. InsyaAllah kita terus pada ayat yang ke-251 dan 252. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك
نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 251 itu menyambung kepada kisah Talut dan Jalut, Ustaz ya, di mana di situ Allah menyatakan setelah kita melihat kepada Talut ini berlatih tenteranya yang berkualiti, yang ikut bersama, kemudian mereka bila bertemu walaupun dah letih, tapi ketika bertemu dengan musuh, mereka masih lagi bercakap perkara positif dan ada doa ya. Doa inilah sebenarnya yang akan mempositifkan kita dalam hidup kita, dan doa tadi sebenarnya kita boleh amalkan Ustaz ya. Lepas solat ya, kita boleh baca, minta Allah untuk berikan, tuangkan ya kesabaran agar hati kita yang panas dalam kehidupan, serabut dan sebagainya, bila dituangkan tadi itu ya, dituangkan dengan kesabaran, itu datang daripada Allah, maka kesannya ialah kita akan sejuk dalam menghadapi ujian kehidupan kita dan teguh, dan kemudian diberi bantuan oleh Allah SWT. Jadi nak ceritanya 3 perkara tadi itu, kalau nak dapat bantuan, dia kena teguh ya. Nak teguh ini kita kena sabar, dan nak sabar ini mesti positif. Jangan beri peluang syaitan untuk meniupkan perkara-perkara, alamat letih lah kan, saya dah jadi isteri 20 tahun, saya dah jadi ayah, asyik cari nafkah saja, awak tak cakap terima kasih. Perkataan-perkataan itu kena dijaga betul-betul. Kalau nak keluar sahaja kita tahan, ataupun kalau terkeluar juga Ustaz ya, kita kena cakap astaghfirullahalazim. Pasal apa? Pasal kalau tidak, kita akan terpengaruh dengan negatif dan akhirnya tidak bersama Allah lah. Pasal Allah kata wallahu ma'as sabirin. Orang sabar sahaja yang bersama dengan Allah. Bila Allah bersama kita, kita pasti akan mendapat kemenangan. Dan itulah jawapan pada ayat 251. Fahazamuhum biiznillah. Perkataan ini kan kita baca dan takbir Ustaz kan? Kan macam mana Ustaz? Wahazamal ahzab wahdah ya. Jadi maksudnya apa maksud hazama kat sini? Hazama macam ada nama orang pula Ustaz ya. Fahazamuhum ini maksudnya mereka dapat mengalahkan tentera-tentera yang diketuai oleh Jalut. Dan hazama ini bukan sekadar, kalau katakan ada 10 orang tentera, 9 orang dapat dihancurkan, seorang lagi masih lagi survive, itu bukan hazama. Itu digunakan perkataan ghalaba dan ada istilah-istilah lain. Tapi bila fahazamuhum ini maksudnya kalau ada 10 tentera, maka 10 tu kena. Ya, itu nak menunjukkan bahawa mereka berjaya mengalahkan tentera Jalut ini dengan secara total. Tetapi yang menarik dekat perkataan ini, ada perkataan fa kat situ. Fa itu maksudnya fa sababiyah, daripada kesan daripada aktiviti pada ayat 250 dan 249 sebentar tadi. Iaitu jaga perkataan, rasa letih, masih lagi cakap kita walaupun kecil boleh mengalahkan yang besar, yang ramai, dan mereka berdoa dengan 3 perkara tadi itu. Maka kesan fa itu, kesannya Allah izinkan biiznillah mereka menghancurkan tentera-tentera musuh sebentar tadi. Dan fahazamuhum itu ya, dan lebih daripada itu, fahazamuhum itu siapakah yang mengalahkannya? Allah memberi kredit kepada mereka. Mereka itu tentera Talut bersama dengan tentera-tenteranya. Allah kata dengan usaha mereka bersungguh-sungguh mereka mengalahkannya dengan izin Allah SWT. Boleh saja Allah menyatakan maka Allah mengalahkan mereka. Allah boleh cakap begitu. Tapi di sini maka mereka dapat mengalahkan. Apa poinnya Ustaz? Poinnya ialah mereka berusaha. Dia bukan sekadar berdoanya, ya Allah jadikanlah aku sabar, tetapkanlah pendirian aku, berilah pertolongan, tapi dia tak berusaha betul-betul pun. Dia tidak pun berjuang bersungguh-sungguh. Dalam ayat fahazamuhum ini terkandung istilah bahawa perkataan yang berusaha adalah mereka. Dengan sebab usaha mereka, pasal usaha ini taklah penting Ustaz ya, tetapi kalau tidak ada usaha, pertolongan Allah tak sampai. Ya, macam ibu-ibu di rumah ya, ayah-ayah kita letih ya, kita penat ya, tetapi kerana kita berusaha, maka dengan izin Allah, Allah akan beri kemenangan dan kejayaan kepada kita. Yang penting don't give up.
Jangan pula ya Allah aku doa jelah ya Allah, kan? Ataupun ada satu lagi kumpulan yang dia nak berusaha tapi tak nak berdoa. Dia kesannya apa? Kesan orang yang berusaha saja tak berdoa ini, bila gagal ataupun tidak mencapai apa yang dia inginkan, dia mungkin akan kecewa dan stres. Dan dia kata bahawa memanglah kan Allah tak sayang pada saya. Padahal sebenarnya dia tidak bergantung kepada Allah, kerana Allah lebih tahu lagi apa yang terbaik untuk kita. Wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulk. Dan siapakah yang membunuh Jalut? Nabi Daud. Nabi Daud ni adalah salah seorang tentera yang mengikut kepada Talut sebentar tadi. Ya, dia menjadi tentera dan dia membunuhkan Jalut. Maksudnya Jalut ini adalah ketua. Mereka nak berperang, mereka akan mula berperang, dan bila ketua dah kena bunuh, Ustaz, kesannya ialah psikologi bagi musuh sudah terganggu. Dan pada waktu ini, siapakah yang menyusun perkara ini? Wa atahullahul mulka wal hikmah. Yang memberikan kepada Daud itu kerajaan dan hikmah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Daud ini adalah orang muda, Ustaz, ya. Orang muda, tapi Allah beri kerajaan dan hikmah dan diajarkan ilmu mimma yasha. Maka ini adalah sekali lagi Allah menerangkan bahawa sebenarnya kepimpinan bukan semestinya pada kumpulan elit yang kita bincang sebelum ni, al-malak, kan, kumpulan al-malak tu elit, dan tidak semestinya pada orang yang mesti dah berumur sahaja. Orang muda tetapi kalau dia diberikan mulk dan hikmah, ya, kerajaan dan juga hikmah, maka insya-Allah perkara itu boleh sahaja berlaku. Dan orang-orang begini Allah akan bantu. Itu poinnya. Allah akan bantu. Tetapi mengapa Allah bantu Nabi Daud, mengapa Allah bantu Talut? Kerana mereka beriman. Mereka beriman, dan Allah menyatakan lagi, walaula daf'ullahin nasi ba'dhum bi ba'din la fasadatil ard walakinallaha zu fadlin 'alal alamin. Ayat bahagian akhir 251 ini kita perlu beri perhatian, tuan-tuan yang berada di rumah. Mengapa? Kerana dan jika Allah tidak melindungi sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, nescaya rosaklah bumi ini, tetapi Allah mempunyai kurniaan ke atas seluruh alam. Ceritanya apa? Sebenarnya Allah melakukan apa yang dinamakan sebagai dafa'. Dafa' ini maksudnya apa? Ada satu negara ataupun satu negeri, ada pemimpin, Allah akan tolak pemimpin yang ada itu, ganti dengan pemimpin lain. Lepas tu Allah nampak lagi pemimpin yang ada tu, Allah dafa', tolak lagi, ganti lagi pemimpin lain. Jadi bertukar kepimpinan ini, siapa yang buat? Dengan izin Allah. Mengapa Allah buat? Ya, tuan-tuan, cuba kita beri perhatian. Allah buat ini walau laf daf'ullah, kalau Allah tak buatlah perkara bertukar ni, ya, kumpulan-kumpulan pemimpin ini, la fasadatil ard. Bumi ini penuh dengan kerosakan pasal pemimpin ini dia nak harta, dia nak pangkat, dia boleh saja, ya, dia buat kerosakan dan akhirnya dia merosakkan dunia. Jadi Allah akan susunkan lagi, dia dafa', ya, dia akan tertolak, lepas tu ganti lagi. Tapi kalau orang ini tidak ikut pada Talut dan Nabi Daud alaihi salam, maksudnya beriman pada Allah, apa berlaku? Allah akan dafa' dia lagi. Allah akan tolak dia lagi. Bersedialah kita mendapat pemimpin yang bertukar. Pasal apa? Pasal Allah tidak akan izinkan pemimpin yang membuat kerosakan. Kalau ada lagi yang rasuah, masih lagi ada yang penipu, ya. Pemimpin ini jangan rasa aman. Ya, jangan rasa aman. Pasal apa? Pasal aman itu hanya betul-betul aman datang daripada Allah, bukan aman daripada manusia. Ya, dan Allah kata Allah buat ini kerana apa? Zu fadlin 'alal alamin. Allah nak jaga bukan hanya orang Melayu, bukan nak jaga orang Cina, orang India, tapi menjaga seluruh alam. Allah akan buat, Allah akan gantikan. Tapi kalau katakan orang yang memimpin itu beriman, maka Allah akan beri kemenangan yang terus menerus. Dan kisah ini, kisah Talut, Jalut dan juga Nabi Daud ini, kalau dalam tradisi Yahudi, Ustaznya, dia ambil beberapa ratus muka surat untuk terangkan cerita ini. Beberapa ratus muka surat. Dan cerita ini hanya difahami oleh siapa? Oleh ulama di kalangan orang Yahudi. Orang biasa tak faham, tak tahu sangat cerita ini. Tetapi dalam surah ini, ya, pada ayat 252, nak minta Ustaz baca sekali lagi, ya. Ayat 252 ni nak cerita bahawa semua cerita ini Nabi tahu bukan kerana Nabi punya ilmu, tetapi dibawakan oleh Jibril, datang daripada Allah,
ini adalah ayat-ayat Allah yang kami tilawahkan, kami bacakan dengan kebenaran. Bukan Nabi buat cakap kosong. Dia datang daripada Allah dan Nabi ini memang dari kalangan para rasul bersambung kepada Nabi Daud dan Nabi Ibrahim. Sila Ustaz. Baik, insya-Allah kita sambung pada ayat 252 untuk kita pasakkan sekali lagi bacaan yang telah bagaimana Ustaz Fazrul tadabbur, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman dan bagaimana Allah Taala cabut kekuasaan yang mana kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan lupa untuk sentiasa bertawakal bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kemenangan menjadi kemenangan yang penuh dengan keberkatan insya-Allah. 252 insya-Allah saya membacanya sedikit dengan lagu ataupun teranum ras. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bilhaqq. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bilhaqqi wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau wahai Muhammad adalah merupakan seorang rasul. Ini dah ayat kebesaran Allah, Allah bawakan dengan kebenaran. Tidak silap pun cerita ini padahal Nabi tidak pernah membaca Taurat, tidak membaca kepada kitab-kitab sebelum ini ya yang beratus-ratus halaman untuk menceritakan tentang kisah Talut dan Jalut dan juga Nabi Daud, tetapi dapat disampaikan dengan benar kerana apa? Kerana ini ditilawahkan, dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga manfaat untuk kita, di mana sebentar tadi tuan-tuan sekalian kita dapat pelajaran yang besar bahawa sebenarnya apabila seseorang itu beriman kepada Allah, tidak melakukan kerosakan ustaznya, tidak ambil duit rakyat, tidak rasuah, maka orang-orang ini tidak akan didafa, tidak akan digantikan dengan orang lain ya, tetapi kalau dah lama ustaznya, dia istilah dalam bahasa Inggerisnya power corrupts. Ya, kuasa ini dia boleh menyebabkan seseorang itu hilang pedoman ya, kerana peluang-peluang yang ada. Yang kita doakan agar kita di peringkat kecil dalam rumah kena jaga kuasa ibu ayah, jangan salah guna ustaznya, dan kemudian kita bawa dalam organisasi jangan salah guna. Moga-moga di peringkat negeri negara kita pemimpin yang terhasil adalah pemimpin yang mencontohi kepada Nabi Daud, kepada peristiwa Talut sebentar tadi. Membawa kita kepada resolusi kita 3 perkara, mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu yang pertama, selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesabaran ya, dikuatkan pendirian, berjuang dan mendapat pertolongan menghadapi ujian yang ada. Ini yang kita belajar daripada ayat 250 doa yang kita baca sebentar tadi. Yang kedua, bina iman agar diberi bantuan oleh Allah ketika memimpin. Kerana dengan keimanan itu kita menjadi orang yang bersabar. Allah berjanji wallahu ma'as sabirin, pemimpin yang bersabar, pemimpin yang memimpin tanpa membuat kerosakan, insya-Allah Allah bersama. Dan yang ketiga, mohon pada Allah agar kerosakan tidak berlaku dalam keluarga dan organisasi kita. Kita doa moga-moga Allah akan pimpin negeri dan negara ini daripada pemimpin yang merosakkan, yang tidak membawa keamanan kepada rakyat, tetapi keamanan yang bergantung kepada Allah yang pemberi keamanan, insya-Allah. Mari sama-sama kita doa dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih. Sebelum saya baca doa, saya nak respon sikit pada penonton di Facebook. Mungkin ada tersilap sikit faham tadi saya menyebut tentang tajwid. Susunan alif ba ta tha ya jim sampai ya itu bukan susunan itu Allah Taala susun. Huruf itu betul, huruf itu Quran terdiri daripada ayat, jumlah, kalimah dan huruf-huruf. Huruf itu hanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita baca Al-Quran. Namun yang menyusun itu adalah Al-Imam Nasru Ibnu Asim yang wafat pada hujung tahun 90 Hijrah, yang menyusun alif ba ta sampai ya, yang kita hari ini kita semua kita hafal alif ba ta, dan ada siap dilagukan macam-macam kreativiti lah
disusun oleh Al-Imam An-Nasr Ibn Asim. Disusun pula mengikut bentuk-bentuk huruf. Ba, ta, tha, satu. Jim, ha, kha, satu. Ada huruf-huruf yang mengikut bentuk, ada huruf-huruf yang bersendirian, individu tidak mengikut huruf. Dan itulah yang kita baca huruf tersebut, dan huruf tersebut itulah ada huruf-huruf disebut sebagai huruf hijaiyah, huruf Al-Quran Karim. Dan banyak juga yang share tadi Ustaz berkenaan dengan kena usaha dan tawakal, kena banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan apa yang Ustaz sebut tadi. Banyakkan usaha seiring dengan doa tadi. InsyaAllah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Tuhan kami, tuankanlah kesabaran dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, siramkanlah diri kami ini dengan sifat kesabaran yang kuat, ya Allah. Wa thabbit aqdamana, ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah kaki-kaki kami, ya Allah. Tetapkanlah perjuangan kami dan pendirian kami, ya Allah. Jadikanlah kami ayah-ayah yang bertakwa, ayah-ayah yang tetap pendiriannya, ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang diberikan perasaan dan kesabaran. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami, ya Allah. Berikanlah pertolongan kepada kami dalam kami menghadapi perjuangan kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha berkuasa. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi atas doa sebentar tadi. Kita berdoa agar Allah memimpin kita dengan Al-Quran, memimpin negara ini dengan Al-Quran, dan sudah tentunya kita ingin tuan-tuan semua bergabung dalam wakaf untuk ummah agar kita dapat menyebarkan nilai daripada Al-Quran yang kita edarkan, agar lebih ramai lagi yang memahami bagaimana memimpin dengan panduan Al-Quran seperti mana yang kita belajar sebentar tadi daripada halaman ke-41. Ada nombor tertera. Saya menjemput tuan-tuan untuk menyumbang pada hari Tasyrik ini. Masih lagi kita ingin meneruskan perjuangan bersama Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kita berada di penghujung. Kita akan bertemu kembali ulangan pada jam 5 petang, pada 10 malam dan juga insya-Allah pada 6 pagi besok, ya. Insya-Allah tuan-tuan boleh mengulang kaji, dan insya-Allah di akhir ini kita nak mendengar bacaan daripada ustaz, ya, iaitu daripada doa yang boleh kita amalkan dalam solat pada ayat 250. Siaran ini dibawakan oleh Mufas. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal. Silakan Ustaz untuk kita amalkan doa ini. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu Rabbana أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.